Hendak daun diberi daun, dalam daun ada bidara. Madah indah bersulam pantun, bismillah diucap berkat dipinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat kasih seuntai rasa buat Yang dihormati Cikgu Haji Syahilun bin Abdul Halim, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Profesor Dr. Haji Syahrin bin Muhammad, Timbalan Pengerusi Merangkap Pemangku Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah Islam Hidayah, Pusat Pendidikan Hidayah Berhad serta ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati Tuan Muhammad Jelani bin Ramli, Ketua Eksekutif Pusat Pendidikan Hidayah. Yang dihormati Ustaz Johari bin Jalil, Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Islam Hidayah serta ahli jawatan kuasanya. Yang berusaha Ustazah Seri Juli Emaswati binti Adnan, Pengetua Sekolah Menengah Islam Hidayah. Guru-guru penolong kanan, ibu bapa penjaga, penerima-penerima anugerah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti sidang iktifal khas Zenit Sekolah Menengah Islam Hidayah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, praise be to Allah for granting us the opportunity to hold this online ceremony. Today, it is a special day in celebrating the student of Zenit batch of Hidayah Islamic School who have great achievement in curriculum and also co-curriculum. Bukan mudah untuk melalui saat tempoh yang sukar tanpa hai sukan. Tiada lagi makcik kantin menghidang makanan, tiada lagi bebelan guru buat pedoman. Namun, atas kesungguhan batch Zenit ini, mereka telah berjaya menggapai kecemerlangan dalam pelajaran. Dengan tema 25 tahun teguh beraspirasi mendepani cabaran mengekalkan kecemerlangan, Sekolah Menengah Islam Hidayah ingin membuktikan bahawa walaupun berdepan dengan cabaran dalam pandemik COVID-19 ini, sekolah tetap teguh dengan aspirasi serta berupaya mengekalkan kecemerlangan dalam bentuk akademik maupun sahsiah. والآن نستبركنا على اجتماعنا بالدعاء، ولذلك نتشرف الأخ محمد فكري حكيم بن زكفلي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله، Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya hanya kepadamu kami rafa'kan kesyukuran dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka engkau berkatilah majlis kami pada hari ini. Kurniakanlah kami taufik dan hidayahmu, serta jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang mematuhi segala perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di wa tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'na shaqiyya wa la matrudan wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين وبارك الله فيك. Seterusnya, tidak dibuka bagi mengundang keberkatan majlis dengan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Majlis menjemput saudara Fahim bin Muhammad Fadli untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan penerangan intisari yang disampaikan oleh Amiruddin Khairul Azhar dari surah As-Saff ayat 10 hingga 14. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين
آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Berdasarkan ayat yang dibacakan tadi, kita dapat mengetahui bahawa Allah menawarkan untuk kita berjihad di jalannya dan Allah juga menjanjikan kemenangan syurga. Bukan itu saja, dengan bermodalkan kelebihan diri, harta, apa-apa je termasuk bakat dan ilmu, kita boleh menggunakan untuk mendapat keredaan Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh menyahut tawaran ini, ketahuilah bahawa dia tidak akan rugi dan dia akan mendapat kemenangan di dunia dan kejayaan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalannya dan tidak pernah lelah untuk mendapat keredaannya. Assalamualaikum. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas alunan ayat-ayat Al-Quran sebentar tadi. Sifat pengasih tak pernah luput. Senyum berseri, wajahnya bersih. Besarnya hajat kami menjemput. Ucapan pengetua pengikat kasih. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya menjemput Ustazah Seri Juli Emaswati binti Adnan, Pengetua Sekolah Menengah Islam Hidayah, untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih anda pengurusi majlis. Yang berbahagia, Cikgu Haji Sahidun bin Abdul Halim, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Profesor Dr. Syahrin bin Muhammad, Timbalan Pengurusi Merangkap Pemangku Pengurusi Lembaga Pengelola Pusat Pendidikan Hidayah Berhad serta ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati Ustaz Muhammad Jelani bin Ramli, Ketua Eksekutif Pusat Pendidikan Hidayah Berhad. Yang dihormati Ustaz Johari bin Jalil, Pengerusi PIBG Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru serta ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati Ustazah Hajar Rohaida binti Rizwan, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor Bahru, guru-guru, ibu bapa, para pelajar dan batch Zenith yang diraikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur dengan izinnya, walaupun kita masih lagi sedang bergelut untuk menentang COVID-19, namun atas usaha yang keras dan komitmen yang tinggi dari semua warga hidayah, maka Majlis Ihtifal yang ke-25 ini dapat direalisasikan khusus untuk meraihkan pelajar-pelajar tingkatan 5 sesi 2020. Para hadirin sekalian, 25 tahun teguh beraspirasi, mendepani cabaran, mengekalkan kecemerlangan. Guru-guru di Hidayah menggalas tanggungjawab besar dalam memastikan misi dan misi sekolah dapat dilestarikan, iaitu melahirkan insan Rabbani yang mampu memimpin dan membawa rahmah kepada masyarakat. Tidak dapat dinafikan di sana wujudnya halangan dan cabaran yang mesti didepani walau dengan apa cara sekalipun demi kecemerlangan anak-anak didik yang dikasihi.
Para hadirin sekalian, izinkan saya berkongsi kehadiran PDPR. Daripada data ini boleh dibahagikan kepada 4 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa pertama ialah minggu ke-17 dan minggu ke-20, iaitu purata kehadiran adalah 78.6%. Seterusnya fasa kedua ialah di mana murid tingkatan 1, 2 dan 3 menduduki pentaksiran kehadiran sangat-sangat memberangsangkan, iaitu di antara 96 hingga 98%. Terus ke fasa ketiga di mana tiada apa-apa pentaksiran dilaksanakan dan purata kehadiran adalah 83.3%, dan akhir sekali fasa keempat di mana pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 menduduki peperiksaan semester 1 dan kehadiran sangat tinggi, iaitu 96 dan 97%. Alhamdulillah, sebenarnya anak-anak hidayah boleh hadir ke PDPR pada setiap hari. Sekiranya ibu bapa mengalami kekurangan gadget atau ada apa-apa masalah gadget, bolehlah menghubungi pihak sekolah dan mohon bantuan pinjaman tablet PDPR yang disumbangkan oleh PIBG. Seterusnya, saya kongsikan data solat bagi semester pertama. Daripada data ini boleh purata solat penuh anak-anak hidayah ialah 90%. Ini bermakna ada lagi 10% yang tidak melaksanakan 5 waktu sehari semalam. Tidak melaksanakan solat penuh. Antara sebab mengapa mereka melakukan solat, terutamanya fardu subuh dan isya, ialah alarm tidak berbunyi, tertidur, terbangun lambat, tiada orang kejut, tidur lambat, terlalu penat. Oleh itu, sokongan dan pemantauan ibu bapa sepanjang PKP ini amat diperlukan bagi menyokong pembelajaran dan pembinaan sahsiah anak-anak. Pada khidmat saya, yang paling utama adalah diri pelajar itu sendiri, agar sentiasa mempunyai komitmen dan motivasi diri yang tinggi sekiranya ingin mengecapi kecemerlangan di dalam 10 muasafat yang telah diterapkan oleh pihak sekolah. Ibu bapa boleh juga memotivasikan anak-anak dengan memberikan QR point melalui program Sahsiah from Home. Para hadirin sekalian, sekalung tahniah untuk semua guru yang telah bekerja keras demi menyediakan dan menyampaikan pembelajaran yang berkualiti. Tahniah dan syabas kepada setiap individu batch Zenith yang telah mencapai kejayaan sebagai satu pasukan. Alhamdulillah, sekolah kita telah menerima anugerah grade purata sekolah terbaik SPM 2020 dan grade purata sekolah terbaik SPPIM tahun 2020 yang dianugerahkan oleh Majlis Pengetua Guru Besar Sekolah-Sekolah Islam Malaysia. Jadi kami berharap agar kejayaan antum ini akan berterusan dan akan menjadi pembakar semangat kepada adik-adik, terutamanya batch Altair yang akan menduduki SPM tidak lama lagi, agar mereka sentiasa mempunyai sikap daya saing untuk mempertingkatkan mutu pencapaian dalam bidang akademik, kokurikulum, tarbiyah dan sahsiah. Bagi pihak sekolah, Ustazah mendoakan agar batch Zenith akan terus melakar kejayaan yang bakal membanggakan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Setinggi-tinggi ucapan penghargaan jazakumullah khairan katsira kepada barisan ahli lembaga pengelola hidayah, barisan PIBG, pasukan pendidik, pasukan kaki tangan bukan akademik, ibu bapa dan semua individu yang telah menaburkan segala bantuan dan sokongan selama 25 tahun ini sama ada secara langsung ataupun tidak. Akhir kalam, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pandemik COVID-19 ini segera berakhir. Seterusnya, kecemerlangan dan kegemilangan sekolah dapat terus ditingkatkan dan direalisasikan pada tahun-tahun akan datang insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Dikasihi Ustazah Seri Juli Emaswati binti Adnan atas kesudian menyampaikan ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Dihormati Profesor Dr. Syarin bin Muhammad, Timbalan Pengerusi Merangkap Pemangku Pengerusi Pengelola Sekolah Islam Hidayah Pusat Pendidikan Hidayah Berhad untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Yang berbahagia Cikgu Haji Syahilun bin Abdul Halim, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Ustaz Muhammad Jalani bin Ramli, Ketua Eksekutif Pusat Pendidikan Hidayah. Yang berusaha Ustazah Seri Juli Emaswati binti Adnan, Pengetua Sekolah Menengah Islam Hidayah. Yang dihormati Ustaz Zuhari bin Jalil, Pengerusi PIBG Sekolah Menengah Islam Hidayah. Barisan Ahli Lembaga Pengelola Sekolah, Barisan Ahli Jawatankuasa PIBG Sekolah, guru-guru, para ibu bapa serta para pelajar yang diraikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakannya. Selawat dan salam ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana di malam yang mulia ini kita bertemu di hari ihtifal Sekolah Menengah Islam Hidayah kali yang ke-25. Izinkan saya mulakan bicara ini dengan menyampaikan salam dari Pengerusi Lembaga Pengelola Hidayah, Tuan Haji Hassan bin Husin. Atas sebab-sebab kesihatan, saya diminta untuk memangku tugas pengerusi buat seketika. Moga Tuan Haji Hassan segera sembuh dan kembali menerajui sekolah yang disaingi ini. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di hari ihtifal yang dianjurkan secara norma baharu tahun ini. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada pengetua, barisan guru-guru, staf, sokongan dan para pelajar yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis ihtifal kali ini. Tahniah juga diucapkan kepada semua penerima anugerah pada malam ini. Semoga kecemerlangan yang ditunjukkan ini akan menjadi pemangkin kepada para pelajar dalam mempertekadkan lagi mutu pencapaian mereka dalam bidang akademik, saksiah, ko-kurikulum dan tarbiyah pada masa hadapan. Tema yang dipilih tahun ini iaitu 25 tahun teguh beraspirasi, mendepani cabaran mengekalkan kecemerlangan. Tema ini besar maknanya dalam konteks kita yang berdepan dengan suasana krisis pandemik COVID-19. Pada sambutan Jubli Perak, sambutan 25 tahun penubuhan sekolah ini, kita juga berdepan dengan cabaran ekonomi dan juga sosial. Ramai yang terkesan, termasuklah pelajar-pelajar kita. Walau bagaimanapun, kita bertekad untuk terus cekal cemerlang, merealisasikan visi kita bersama, iaitu untuk menjadikan institusi ini rahmah dan berprestasi tinggi. Kita terus berhasrat untuk melahirkan insan yang rabbani, mampu memimpin dan membawa rahmah kepada masyarakat. Generasi belia muda yang berilmu, cergas fizikalnya dan cerdas minda ini diharapkan agar dapat berperanan sebagai ejen perubahan soleh yang amat didahagakan oleh masyarakat. Selain dari meletakkan segala pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suasana sekarang menuntut semua kita untuk berinovatif, berdaya tahan dan tangkas.
Ramuan ini diperlukan untuk membentuk syakhsiah pelajar Rabbani yang soleh dan musleh, di samping dapat membantu negara melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan Islam dari pelbagai bidang. Bagi pihak pengurusan sekolah, kami tekad untuk terus beraspirasi, mendepani cabaran, mengekalkan kecemerlangan, berpandukan kepada peta strategi yang telah digubal tahun lalu. Berasaskan kepada 6 bidang tumpuan utama, iaitu kecemerlangan pelajar, kecemerlangan warga hidayah, perkhidmatan berprestasi tinggi, bi'ah solehah dan prasarana lestari, kelestarian keuangan dan perkongsian pintar. Beberapa strategi utama dan pelan tindakan telah dibangun, dilaksana dan sedang dipantau. Untuk menjayakan strategi ini, amalan sinergi, saling faham memahami dan bertoleransi di antara pelbagai pihak amat diperlukan agar impian murni kita berhasil, insya-Allah. Oleh itu, saya merayu agar kesepaduan keseluruhan warga Sekolah Menengah Islam Hidayah, termasuk para guru, staf, ibu bapa, pelajar-pelajar dan juga pihak pengurusan dapat kita kukuhkan bersama. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah menyumbangkan masa, tenaga, idea dan harta ke arah kecemerlangan sekolah. Marilah sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memandang kita selaku hamba yang tidak pernah kenal putus asa dalam membangunkan insan yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Shahrin bin Muhammad kerana sudi menyampaikan ucapannya pada hari yang berbahagia ini. Para penonton sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan tetamu kehormat. Oleh itu, majlis dengan penuh takzim menjemput Yang Dihormati Cikgu Haji Syahilun bin Abdul Halim, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan Majlis Ihtifal kali ke-25 Sekolah Menengah Islam Hidayah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Profesor Dr. Shahrin bin Muhammad, Timbalan Pengurusi Merangkap Pemangku Pengurusi Lembaga Pengelola Pusat Pendidikan Hidayah Berhad serta ahli jawatankuasa. Yang dihormati Ustaz Muhammad Jelani bin Ramli, Ketua Eksekutif Pusat Pendidikan Hidayah Berhad. Yang dihormati Ustaz Johari bin Jalil, Pengurusi PIBG Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru serta ahli jawatankuasanya. Yang berusaha Ustazah Sri Juli Emas Wati binti Adnan, Pengetua Sekolah Menengah Islam Hidayah. Yang berusaha Puan Hajah Rohaida binti Ridwan, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor Bahru, guru-guru, para ibu bapa serta para pelajar yang diraikan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana Allah SWT kerana diberi kesempatan untuk kita berjumpa pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak pengurusan Pusat Pendidikan Hidayah kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan Majlis Ihtifal khas bagi pelajar tingkatan 5 sesi 2020, iaitu batch Zenith 22. Saya juga ingin mengucapkan
tabarakallah, syabas dan tahniah kepada ibu bapa yang telah menunjukkan komitmen yang jitu dalam memberikan sokongan kepada pihak sekolah, kepada guru-guru yang berjaya memartabatkan profesion perguruan sehingga mampu melahirkan modal insan yang berkualiti. Semoga majlis ini dapat dijadikan asas permulaan anjakan paradigma menjana modal insan yang terbilang. Alhamdulillah, walaupun kita sedang bergelut menentang pandemik COVID-19, namun usaha keras dan sikap komited yang tinggi daripada kalangan warga Sekolah Menengah Islam Hidayah, akhirnya program pada hari ini dapat direalisasikan. Walau apa jua nama yang diberikan untuk majlis seperti ini, saya dimaklumkan yang Majlis Hari Anugerah Cemerlang merupakan satu majlis khas meraihkan pelajar-pelajar yang telah membuktikan kecemerlangan mereka dalam bidang akademik dan juga bidang kurikulum. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada pelajar-pelajar cemerlang tingkatan 5 tahun 2020 ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya telah dimaklumkan bahawa tema bagi sambutan ihtifal pada kali ini ialah 25 tahun teguh beraspirasi mendepani cabaran mengekalkan kecemerlangan. Pada tahun ini, kita mendapati peranan pendidikan telah berubah dengan jelas daripada fungsi tradisionalnya. Jelas bagi kita bahawa pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak awal 2020 sehingga kini memberikan kesan dan impak yang besar kepada sistem pendidikan. Institusi pendidikan terpaksa ditutup dan beralih pada pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Segala bentuk pembelajaran, pengurusan, malah program-program kecemerlangan pelajar juga berubah pelaksanaannya. Pembelajaran dalam talian di rumah pastinya mengundang 1001 kesukaran dan kepayahan, lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik yang semakin merunsingkan kita. Namun, saya percaya dan yakin warga Sekolah Menengah Islam Hidayah khususnya bagi para pelajar dan pendidik akan terus cekal dan menghadapi cabaran ini dengan baik dan meneruskan pembelajaran walaupun banyak rintangan dan cabaran yang dihadapi. Bertepatan dengan tema sambutan ihtifal ini, semoga ianya menjadi perangsang dan pembakar semangat semua pihak untuk terus mendepani cabaran mengekalkan kecemerlangan para pelajar pewaris negara kita yang kita sayangi. Kita perlu ingat, dalam apa juga situasi sekalipun, pendidikan tidak boleh terhenti. Hadirin sekalian, memetik kata sang cendekiawan, tiada kejayaan semanis madu tanpa usaha sepahit hempedu. Oleh itu, pelbagai usaha dilakukan untuk menjadikan para pelajar sebagai peneroka ilmu, bukan sekadar pengikut. Dan ini amat penting bagi mempersiapkan generasi muda dengan keperluan abad ke-21. Selama ini kita beranggapan penglibatan ibu bapa dengan pembelajaran anak-anak mereka di sekolah berlaku secara semula jadi. Namun, dengan perubahan zaman dan cabaran yang kita hadapi, usaha secara bersepadu dan bersungguh-sungguh melalui satu kaedah perlu dilakukan oleh semua lapisan masyarakat supaya dapat menyumbang kepada kejayaan anak-anak. Seyogianya ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam menitik beratkan soal pembelajaran secara berterusan, bukan sahaja di sekolah tetapi juga di rumah. Ini menjadi semakin getir, lebih-lebih lagi dalam zaman pandemik ini. Pembelajaran dalam talian sudah menjadi satu kelaziman. Imam Al-Ghazali pernah berkata, beriman dan beramal sumbernya ialah ilmu. Ilmu diperoleh dengan belajar. Tiada ertinya iman kalau tiada amal, dan tiada erti amal kalau tiada keikhlasan. Oleh itu, para pendidik perlu sedar, orang ramai terutamanya ibu bapa sentiasa mengukur pencapaian berdasarkan kualiti yang telah dijanjikan. Seperti yang kita semua sedia maklum, para pelajar merupakan tiang negara dan bakal pemimpin negara kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.
Malahan pembangunan dan perkembangan yang tinggi dalam aspek kepribadian juga perlu diberi perhatian yang sama berat. Barulah sebuah masyarakat yang rahmah itu berbudaya penyayang akan dapat kita hasilkan. Hakikatnya, kita sedang menghadapi pelbagai cabaran baru yang menuntut supaya kita sentiasa meneroka ilmu, melakukan inovasi dan melangkaui sempadan kecemerlangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam kesempatan yang diberikan ini, saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar yang menerima hadiah atas pencapaian mereka dan diharapkan pencapaian kecemerlangan tersebut tidak berakhir di sini sahaja. Teruskanlah kecemerlangan itu sampai bila-bila. Segala kejayaan tidak seharusnya melekakan kita. Benar, kita telah mencipta banyak kejayaan. Tetapi ini tidak bermakna kita boleh selesa berpeluk tubuh dan mengharapkan setiap kejayaan yang dicipta pada masa lalu akan berulang dengan sendirinya pada masa hadapan. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi merekamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas pada pihak Sekolah Menengah Islam Hidayah kerana berjaya menganjurkan Majlis Ihtifal Khas Batch Zenit 22 pada tahun ini. Digerak oleh Itilzam mendepani cabaran mengekalkan kecemerlangan, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Majlis Ihtifal ke-25 digerakkan oleh Itilzam mendepani cabaran mengekalkan kecemerlangan. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Majlis Ihtifal ke-25 tahun bagi sesi 2021 yang bertemakan 25 tahun teguh beraspirasi mendepani cabaran mengekal kecemerlangan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be who you were made to be. As you step out on the road, I'll say a prayer, so that in my heart you always will be there. This is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. The stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise, that you were made to change the world. So don't let fear stop you now, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Oh, I know the brightest star above was created by the one who loved more than we'll ever know, to guide you when you're lost. What started as a still small voice is raging now, and your only choice is to follow who you are. So follow who you are, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again. Oh, this is not goodbye. Four, 3, 2, 1, 0. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Dihormati Cikgu Haji Syahilun bin Abdul Halim atas kesudian menyampaikan ucapan perasmian sebentar tadi. Maka dengan itu, rasmilah sudah Majlis Ihtifal kali ke-25 Sekolah Menengah Islam Hidayah. Hadirin dan hadirat sekalian, kita telah sampai kepada atur cara seterusnya, iaitu penyampaian anugerah tokoh pelajar sesi 2020. Oleh itu, mari kita saksikan video ucapan dari tokoh pelajar Banin dan wakil ibu bapa beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Ahmad Arif bin Ahmad Suhaimi. Ana lahir pada tarikh 9 September 2003 dan sekarang menetap di Seksyen 13 Shah Alam, Selangor. Seterusnya, bagi latar belakang pendidikan ana, bagi peringkat prasekolah, ana belajar di Tadika Tinta Emas Shah Alam, Selangor. Bagi peringkat sekolah rendah pula, ana belajar di Sekolah Integrasi Asyakirin Shah Alam, Selangor. Dan untuk peringkat sekolah menengah, tidak lain tidak bukan sekolah yang tercinta, iaitu Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru. Bagi kata-kata ataupun motto yang ana selalu pegang dalam diri ana, ada satu, iaitu satu quote daripada Syahid Imam Said Qutb, iaitu Al-Haq bilan nizam yaghlibuhul batil bin nizam, yang bermaksud kebenaran yang tidak terancang akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancang. Selepas itu, ana akan bercerita tentang 3 pengalaman yang ana alami yang tidak boleh dilupakan, dan ana akan bahagikan kepada 3 peringkat, iaitu yang pertama di rumah, yang kedua di sekolah rendah, dan yang terakhir sekali di sekolah menengah. Bagi di rumah, ana akan bercerita tentang pengalaman yang sedikit umum, tidaklah khusus, iaitu sejak ana kecil lagi, ibu dan bapa ana sering menggalakkan ana untuk menjadi seorang yang well-rounded person. Mereka menggalakkan ana untuk bukan sekadar menumbuhkan fokus pada akademik, malah pada kepimpinan, kepada sukan, kesihatan dan macam-macam perkara lagi. Dan pada ana itu merupakan satu pengalaman yang ana tidak boleh lupakan dan jasa mereka tidak terbalaslah. Dan yang kedua, iaitu ketika di sekolah rendah, pernah sekali tu ana melakukan sedikit kesilapan. Biasalah sebagai seorang manusia, lebih-lebih lagi seorang budak kecil. Dan pada masa itu, pengetua ana ketika di sekolah rendah memanggil ana dalam bilik pengetua, dan ana mengagak yang beliau akan marah atau menengking lah atas kesalahan dilakukan. Akan tetapi, apa yang beliau lakukan ialah beliau menasihati dengan sangat baik, dan beliau berkata yang beliau yakin ana mempunyai potensi yang boleh dicungkil untuk dimanfaatkan pada masa hadapan. Dan saat itu adalah saat yang sangat menginspirasikan lah bagi diri ana. Yang ketiga, untuk di sekolah menengah, pengalamannya ialah ketika ana baru sahaja masuk ke Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru. Ketika itu, ana tidak mempunyai seorang kenalan pun kerana datang dari negeri yang berbeza dan bukan dari rangkaian sekolah yang sama. Jadi pada masa itu ana memang tak kenal siapa. Dan masa itu ada ramai senior ataupun abang-abang yang banyak datang, approach dan bantu ana ketika itu, dan juga memberitahu tentang culture di sekolah hidayah. Dan ketika itu ana baru tahulah tentang culture seperti memberi salam, menjaga tutur kata dan sebagainya. Yang terakhir, bagi individu yang sentiasa menjadi push factor dalam diri ana, ada 3 individu. Yang pertama dan yang kedua, yang paling penting, tidak lain tidak bukan, iaitu ibu dan juga bapa ana. Sejak kecil lagi, mereka sentiasa menggalakkan ana untuk menjadi seorang aktif dalam pelbagai perkara, dan dalam masa yang sama tidak melupakan ajaran agama dan sentiasa menitik beratkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Dan pada ana itu merupakan satu perkara yang sangat penting lah dalam diri ana. Yang ketiga ialah individu yang tidak pernah berjumpa sekalipun, tapi ketika di sekolah menengah ana banyak terdedah dengan bacaan-bacaan atau karang-karang buku beliau, iaitu Syahid Imam Said Bana. Daripada buku-buku beliau, ana banyak mendapatkan satu cara berfikir, dan antaranya ialah Islam bukan satu agama yang menumpukan kepada satu aspek sahaja, akan tetapi merangkumi pelbagai aspek yang lain dalam kehidupan seharian kita. Dan pada ana itu antara salah satu cara berfikir yang ana dapat melalui pembacaan buku-buku beliau. Sekian, itu sahaja dari ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Haji Hassan Hussein, pengerusi ahli lembaga Sekolah Menengah Islam Hidayah, Ustazah Sri Juli, pengetua, ahli-ahli lembaga, guru-guru dan kaki tangan Sekolah Menengah Islam Hidayah. Saya Ahmad Suhaimi dan isteri saya Dr. Fadilah binti Abdul Rahman, ibu bapa kepada Ahmad Arif bin Ahmad Suhaimi, ingin mengucapkan terima kasih
jazakumullah khair di atas anugerah yang diberikan kepada Ahmad Arif. Kami mengharapkan semoga anugerah ini akan menjadi perangsang kepada Ahmad Arif dan juga semua pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Islam Hidayah untuk terus berjaya, terus cemerlang dalam pelajaran dan juga kerjaya yang akan diceburi oleh anak-anak kita semua, insya-Allah. Jadi apa rahsia kejayaan Ahmad Arif? Pertamanya, ia adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya akan serahkan kepada isteri saya, Dr. Fadilah binti Abdul Rahman, untuk berkongsi sedikit tentang rahsia kejayaan Ahmad Arif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Fadilah Abdul Rahman, merupakan ibu kepada Ahmad Arif bin Ahmad Suhaimi, dan saya pertama-tama ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas anugerah yang Allah telah berikan kepada anak kami, dan setinggi-tinggi terima kasih juga kepada pihak sekolah, Sekolah Menengah Islam Hidayah, di atas anugerah tokoh pelajar yang telah diberikan kepada Ahmad Arif bin Ahmad Suhaimi. So, untuk maklumat, sebenarnya pada kami tidaklah ada rahsia sangat pun sebenarnya kan, sebab yang penting sekali adalah doa daripada kedua ibu bapa terhadap anak-anak kita, bukan hanya kepada Ahmad Arif sahaja tetapi juga kepada semua anak-anak kami. Dan pada saya juga yang antara perkara yang penting di dalam pendidikan anak ni ialah kita menekankan aspek keseimbangan di antara aspek fizikal, aspek spiritual dan juga aspek intellectual. Sebab itu kami selalu, kalau dengan Ahmad Arif tu, kami selalu menekankan supaya beliau mesti sentiasa aktif, sama ada dari segi sukanya, tetapi pada masa yang sama juga bersungguh-sungguh di dalam pelajaran, aktif dalam pelbagai persatuan dan sebagainya. Dan pada saya juga antara perkara yang penting juga adalah kita perlu wujudkan hubungan yang baiklah antara kita dengan anak-anak, bukan hanya sekadar sebagai ibu bapa sahaja tetapi juga turut sebagai kawan lah kepada anak-anak kita, supaya mereka boleh mencurahkan ataupun berkongsi masalah, berkongsi pandangan dan sebagainya. Itulah antara perkara yang saya boleh kongsikan untuk semua. Terima kasih. Jadi seterusnya kami merasakan bahawa Sekolah Menengah Islam Hidayah ini dan juga Muslim secara umumnya telah berjaya memberi ruang kepada Ahmad Arif dan semua pelajar-pelajar untuk membina syakhsiyah, kepribadian yang baik dan cemerlang di dalam pelajaran dan co-curriculum. Ini selaras saya rasa dengan falsafah Sekolah Menengah Islam Hidayah dan Muslim yang berusaha untuk mencapai apa yang dinamakan sebagai pendidikan Rabbani yang lestari. Dan saya berharap semoga Sekolah Menengah Islam Hidayah dan Muslim akan terus menjalankan usaha-usaha untuk mendidik, mentarbiah, membina generasi ini, dan kita harap insya-Allah semua anak-anak kita ini akan berjaya dan memberi sumbangan kepada ummah, kepada masyarakat, kepada negara dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya dan isteri ingin mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khair kepada semua guru-guru yang telah mendidik, mentarbiah Ahmad Arif dan
semua pelajar-pelajar sehingga alhamdulillah semuanya berjaya, dan kita doakan mereka terus berjaya dalam apa juga bidang yang diceburi oleh anak-anak kita semua. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, ayuh kita saksikan pula video ucapan dari tokoh pelajar Banat dan wakil ibu bapa beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Nur Fatihah binti Masjudin. Ana telah menerima pendidikan di Tadika Al-Amin, di Sekolah Kebangsaan Bandar Uda 2, di Sekolah Rendah Islam Hidayah, dan baru sahaja menjadi alumni Sekolah Menengah Islam Hidayah. Pendidikan yang paling Ana ingat tak lain tak bukan adalah apa yang Umi Ayah telah terapkan dalam diri kami adik-beradik daripada kecil lagi sampai sekarang, which is Umi Ayah tekankan yang kita bukan semata-mata nak capai kejayaan di dunia, tapi kita juga kena berlumba-lumba untuk mencapai kejayaan di akhirat. Selain itu, di sekolah, Ana rasa yang paling banyak memberi impak yang besar dalam diri Ana adalah bila mana sekolah buat banyak sangat program tarbiyah seperti usra, daurah, mabit, muhayyam dan sebagainya untuk membasahi hati-hati kami kan. So daripada program-program tersebut, Ana rasa sekolah telah mempersiapkan kami warga Hidayah untuk menjadi insan yang rabbani, untuk menjadi muslim yang sebenar yang boleh memberi manfaat yang banyak kepada masyarakat luar sana. Selain itu, di SME yang paling banyak mengajar Ana adalah ketika mana Ana jadi MP. Sebab daripada situ Ana belajar banyak soft skill untuk menjadi pemimpin yang lebih baik untuk memimpin masyarakat, insyaAllah. Moto yang Ana pegang ada dua, walaupun selalu didengari, tapi moto ni bagi kesan yang besar lah dalam hidup Ana. Which is yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Iaitu dalam kesusahan tu ada bersama-samanya kesenangan. So Ana pegang dengan moto tu sebab Ana yakin dan Ana percaya yang setiap apa yang kita lalui ini, walaupun rasa macam susah, insyaAllah Allah memang dah selitkan kemudahan yang pelbagai untuk kita hadapi kesusahan tu bersama-sama dengan kemudahan. Dan kalau tengok ayat tu, usri tu satu kesusahan kan, al-usri. Tapi Allah bersertakan bersama-samanya yusra, which is banyak kemudahan. Jadi Ana berpegang teguh dengan ayat tu supaya Ana menjadi insan yang lebih kuat dan tak cepat jatuh bila mana Ana dapat apa-apa jenis ujian atau kesusahan. Dan yang kedua, moto yang Ana pegang adalah daripada sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, iaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi Ana berazam dan Ana berusaha sehabis baik insya-Allah untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain kan. Mungkin di media sosial ataupun memimpin di IPT nanti, ataupun sekecil-kecil memberi manfaat seperti ajar kawan-kawan kan. Dan daripada moto tu Ana try hard untuk menjadi insan yang bermanfaat kepada orang lain insya-Allah. Role model Ana adalah tak lain tak bukan Rasulullah SAW dan juga kedua ibu bapa Ana, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Masjudin bin Tumin. Saya Dr. Nuraini binti Kasim. Alhamdulillah, kami ingin merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kami ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru di atas penganugerahan anak dia kami Nur Fatihah dengan anugerah pelajar tokoh 2020 ini. Kami berharap semoga penganugerahan ini menjadikan Fatihah lebih tawaduk dan menjadi pembakar semangat untuk lebih berjaya pada masa akan datang.
Kami sangat berbesar hati dan berterima kasih kepada pihak sekolah kerana masih cuba meraihkan anak-anak dengan majlis ihtifal walaupun terpaksa menghadapi banyak kekangan pada musim pandemik COVID ini. Kami rasa semua ibu bapa mempunyai harapan dan impian yang besar terhadap anak-anak. Kami sebenarnya tak ada petua yang khusus dalam mendidik anak-anak, cuma kami cuba memberi galakan dan sepenuh perhatian dan sokongan atas apa-apa sahaja keperluan anak-anak dalam menerima ilmu, sama ada dari segi spiritual, emosi dan juga material. Kami selalu mengingatkan anak-anak atas pergantungan dan pengharapan sepenuhnya kepada Allah di samping terus berusaha dengan bersungguh-sungguh. Menyedari peranan dalam rumah yang sangat besar dan menyediakan penyediaan asas yang baik buat anak-anak kami, kami cuba dengan sedaya upaya kami untuk mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif untuk mereka mencari ilmu, mentelaah dan mengulang kaji pelajaran, dan juga kami akan cuba membantu mereka untuk pemantapan kefahaman mereka dalam subjek yang dipelajari. Kami ikhtiarkan penerapan cara hidup yang menjurus kepada cara hidup Islam dengan menekankan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Kami menyediakan ruang untuk perkembangan emosi, ruang untuk berdiskusi dan suasana saling hormat menghormati antara satu sama lain supaya dapat melahirkan rasa keyakinan yang tinggi pada diri sendiri. Selain daripada guru-guru di sekolah yang menjadi role model kepada mereka, bila di rumah kami juga cuba untuk menjadi role model untuk mereka walaupun kami sedar dengan kekurangan yang ada dalam diri kami. Dengan ini, kami ingin mereka merasakan kebersamaan kami dengan pihak sekolah dalam mentarbiah anak-anak kami supaya menjadi individu yang berjaya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Dalam merealisasikan matlamat kami untuk memberi pendidikan dan tarbiyah holistik kepada anak-anak kami memang meyakini yang sistem pendidikan hidayah dan muslih dapat memenuhi matlamat kami ini. Pelajar di sekolah Islam Hidayah ini dipupuk dengan etika, kerohanian dan kepimpinan yang Islamik selain pencapaian akademik dengan seimbang sejak dari sekolah rendah dan diteruskan kesinambungannya di sekolah menengah untuk melahirkan generasi Rabbani yang dapat menghadapi cabaran di masa hadapan. Kami amat berterima kasih kepada semua warga Hidayah, terutama para guru, kerana sangat-sangat banyak jasa yang telah ditaburkan sepanjang persekolahan anak kami. Semoga sekolah Hidayah terus maju jaya dan akan terus menghasilkan desain cemerlang yang Rabbani. Tahniah diucapkan kepada Saudara Ahmad Arif bin Ahmad Suhaimi dan Saudari Nur Fatihah binti Masjudin atas anugerah yang telah dicapai. Dari Kedah ke Bandar Perlis, singgah bersantai di tepi jeti. Persembahan menyusul memeriahkan majlis. Semoga hadirin terhibur di hati. Bagi memeriahkan lagi majlis, pihak kami memberikan laluan kepada kumpulan najahan untuk mengalunkan nasyid yang bertajuk Sebuah Ummah. Semoga hadirin terhibur dengan persembahan mereka. Inilah kekuatan bagi sebuah ummah, bermula dari Al-Quran dan As-Sunnah. Alangkah indahnya dunia ini andai hidup aman dan harmoni. Anugerah agung darinya, cahaya indah untuk semua. Untuk semua. Alangkah indahnya dunia ini, andai hidup aman dan harmoni. Anugerah agung darinya, cahaya indah untuk semua. Inilah kekuatan bagi sebuah
dan takwa, berkorban segalanya. Ya Allah, suburkanlah di hati ini roh kekuatan darimu. Saudara, kasih dan sayang, abadikanlah ia dalam hati ini. Alangkah indahnya dunia ini, andai hidup aman dan harmoni. Anugerah agung darinya, cahaya indah untuk semua. Hanyalah kekuatan bagi sebuah umat, bermula dari Al-Quran dan Sunnah, lantaran kesucian hati dan jiwa, iman dan takwa, berkorban segalanya, berkorban segalanya, berkorban segalanya. Terima kasih diucapkan kepada ahli kumpulan Najahan, Saudara Ikhwan Saifi dan Saudara Muhammad bin Rosbi atas persembahan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah utama. Mari kita saksikan. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada penerima anugerah. Penonton sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah kecemerlangan kelas 5 Iftikhar dan kelas 5 Imtiaz
Oleh itu, mari kita saksikan wajah-wajah yang mengukir kejayaan. Majlis mempersilakan.
tahniah diucapkan kepada para penerima anugerah. Acara diteruskan dengan persembahan dari batch Zenith 22. Marilah kita saksikan bersama-sama. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Apa ni lah 8 ni? K8 AB 2. Yang kedua, imbuhan mengenengahkan. Okey, awak nak buat apa? Mengetengahkan. Jadi untuk borang deklarasi, awak maklum bahawa setiap hari perlu diisi, perlu ditulis dan diberikan kepada pihak sekolah, sama ada pelajar luar maupun pelajar asrama. Kajian juga sedih lah. Terima kasih. Siapa saya dalam perjalanan tu? Alahai. Masih sanggup masuk kelas. Ya Allah, terima kasih banyak. Dunia akan ketawa melihat kezaliman menguasai dunia, kerosakan bumi terus bermarajalela, akal yang sihat tewas dengan tipu daya. Kerana apa? Ilmu sudah tiada manfaat, sudah disalah guna. Apalagi ayo kita cari, ayo kita gali. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan terhingga atas limpah kurnia-Mu. Kami juga bersyukur atas perancangan-Mu kerana memberikan ruang dan peluang untuk kami menduduki SPM 2020 dengan lancarnya. Ya Allah, Kau lapangkanlah urusan kami selepas ini dalam menyambut dunia baharu yang penuh cabaran. Maka Kau satukanlah hati kami untuk memegang dan memikul dakwah.
Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah kecemerlangan kelas 5 iltizam, 5 imtinan dan 5 ikhlas. Ayo kita saksikan.
tahniah diucapkan kepada semua para penerima anugerah. Seterusnya, majlis disediakan lagi dengan tayangan montaj khas. Ayuh kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dr. Habib Ahmad Tinizi, Ketua Pelajar tahun 1999 batch pertama, ingin mengucapkan tahniah kepada penerima anugerah Hari Ihtifal 2021 dan kepada pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan pada tahun lepas dan juga kepada guru-guru yang mendidik serta membimbing pelajar-pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Naim Jusri, Ketua Pelajar Batch 2. Semoga hidayah menjadi ejen perubahan ke arah Malaysia yang lebih baik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aula binti Muhammad Azrai. I am from the third batch, SPM 2001. I was the head prefect. Not the Ketua Pelajar, but I am representing my batch today, and also all the girls who did not make it to become the Ketua Pelajar. May Allah bless all the teachers who have taught me and my batch and guided us to become who we are today. The foundations that we had 20 years ago are memories and the solid foundations that we hold on today as we navigate through life. I'm very proud of the accomplishments of the school today. May Hidayah continue to shine and produce excellent, well-rounded students, successful in dunya and akhirah, and able to contribute to the ummah. Thank you. Saya Munawar bin Abdul Rahman, Ketua Pelajar bagi sesi tahun 2004 dan 2005 dari batch ke-7 Sekolah Menengah Islam Hidayah. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan tahniah kepada semua yang menjayakan Majlis Ihtifal SMEH tahun 2021 dan juga tahniah kepada semua yang menerima anugerah pada ihtifal kali ini. Semoga terus sukses insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abdullah Munir bin Muhammad Azaini, pelajar batch ke-10 Ex-Gen, Ketua Pelajar sesi 2007-2008. Ana mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh warga Hidayah, pelajar, guru-guru, kaki tangan bukan akademik, ibu bapa dan semua yang terlibat dalam membangunkan Hidayah sehingga mencapai kejayaan pada hari ini. Semoga apa yang dicapai pada hari ini menjadi lonjakan untuk kejayaan kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Isyad bin Zain Abidin, merupakan bekas Ketua Pelajar bagi sesi 2011-2012 batch 14 Mei. So sedikit ucapan ringkas, tahniah diucapkan kepada semua adik-adik yang telah berjaya mendapat keputusan cemerlang sama ada dari segi akademik ataupun kurikulum. Bagi yang belum mendapat keputusan cemerlang tu lagi, tak apa, jangan putus asa, teruskan usaha. Dan yang penting, kenali potensi diri, kenali kekuatan diri dan cuba untuk kembangkan bahagian itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Najib bin Yusof, batch yang ke-15, DNA 15 Mei, Ketua Pelajar sesi 2012-2013. Apa khabar semua warga Hidayah? Didoakan kepada semua guru-guru dan asatizah, juga alumni dan juga pelajar-pelajar agar berada dalam keadaan sihat, insya-Allah. Jadi sedikit pesanan daripada anak adalah teruslah berbuat baik dan teruslah menjadi baik. Kerana apa? Sesetengahnya Allah akan ganjari terus, dan kita kena yakin kepada Allah, ada sesetengah kebaikan kita Allah akan ganjari pada masa akan datang. Jadi insya-Allah good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf bin Zamani daripada batch yang ke-16, Ketua Pelajar sesi tahun 2013-2014. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga pendidik Hidayah, sama ada guru ataupun kaki tangan bukan akademik,
semua yang terlibat dalam membangunkan hidayah selama bertahun-tahun. Semoga anda semua diberkati Allah, dibalas dengan balasan yang terbaik, dan semoga anda semua konsisten dan terus membangunkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Lutfi bin Muhammad Yusri, merupakan batch 17 Sekolah Menengah Islam Hidayah, merangkap ketua pelajar pada tahun 2014-2015 di Majlis Perwakilan Pelajar SMIC, dan kini bekerja sebagai pegawai penyelidik di Parlimen. Dan ana mengucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik dan juga para asatizah dalam menjayakan ihtifal Sekolah Menengah Islam Hidayah. Dan akhir sekali, ana ucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru asatizah yang mendidik kami sejak sekian lama sehingga kami berjaya pada hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama Ahmad Mujahid bin Abdul Rashid daripada Batch Actinizers, Ketua Pelajar Sesi 2015-2016, mengucapkan selamat menyambut ihtifal buat semua warga Hidayah, dan semoga Sekolah Islam Hidayah terus sukses dan maju dan melahirkan insan-insan yang mampu memimpin ummah dan negara satu hari nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Arif Fikri bin Hamidi, alumni Sekolah Menengah Islam Hidayah daripada batch yang ke-19. Ana merupakan ketua pelajar Sekolah Menengah Islam Hidayah bagi sesi 2016-2017. Pada kesempatan ini, ana ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para asatizah, ustaz dan ustazah Sekolah Menengah Islam Hidayah yang banyak menyumbang jasa dan bakti dalam mengajar dan mendidik kami sepanjang kami berada di Hidayah. Semoga semua jasa dan pengorbanannya diterima oleh Allah SWT sebagai amal ibadah, insyaAllah. Dan akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Sekolah Menengah Islam Hidayah, dan semoga terus sukses selalu pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Nama ana Muhammad Farihin, Ketua Pelajar Sesi 2017-18, ana batch 20 H2O. Ana nak rakamkan ucapan tahniah kepada semua madin dan banat. Walaupun banyak sangat cabaran antum ni sebagai pelajar era COVID-19, antum masih gigih untuk ilmu. Hari inilah hari untuk meraihkan antum semua. Syabas, anak muda. Nama ana Suhaib bin Sufian, pelajar sesi 2018-2019 dari batch ABG 21. Ini mengucapkan tahniah buat para pelajar dan guru-guru yang berjaya menyesuaikan diri menjalani PDPR di zaman COVID-19 ini. Tahniah dan terima kasih buat Ustaz-Ustazah yang dahulu, kini dan selamanya berinovasi menggunakan teknik dan kaedah pengajaran yang baru demi terus membina generasi berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ahmad Arif bin Ahmad Zuhaimi, bekas ketua pelajar bagi sesi 2019-2020 dan juga dari batch Zenit 22. Ucapan anak ialah, yang pertama, ana ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak di SMIC JB yang telah mendidik kami dari dulu lagi. Yang kedua, ana mengharapkan setiap alumni yang keluar dari SMIC JB, kita cuba sedaya upaya untuk menyumbang apa yang kita mampu untuk kebaikan sekeliling kita. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak pada pihak penganyur yang telah memberikan peluang kepada saya untuk berikan sepatah dua kata sempena 25 tahun SMIC JB bagi meraihkan ihtifal pada hari ini. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah, kerana saya berpeluang memberikan sedikit sumbangan bagi membangunkan Sekolah Hidayah kira-kira 25 tahun yang lalu. Banyak kenangan manis bersama-sama dengan rakan di JB pada masa itu. Kebetulan pada peringkat kerjaya dan penglibatan saya dalam masyarakat. Jadi saya mengambil kesempatan ini bagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang terlibat
dalam LPH, PIBG dan sekolah pada masa tersebut. Dan kerjasama itu memberikan satu kenangan yang sangat manis pada saya dalam tempoh kehidupan kami di JB pada masa itu. Tahniah diucapkan kepada semua pihak yang telah berjaya meningkatkan cemerlangan sekolah ini sehingga menjadi pilihan kepada semua pelajar dan ibu bapa pada masa ini. Kita harap SMIH akan terus maju bagi melahirkan bakal pemimpin yang akan membawa Islam secara syumul dan progresif sehingga berjaya mengubah negara dan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Sekian saja, semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada kehadirat Allah SWT. Allah menyusun untuk kita bertemu kembali setelah 25 tahun berlalu. Terima kasih kepada PIBG sudi mengundang saya dalam ihtifal yang ke-25 ini. Dan angka 25 ini juga sudah tentu menggambarkan kenangan besar untuk SMIH. Ketika saya dan rakan-rakan dalam PIBG yang pertama, memang kami sepakat untuk memulakan sejarah ini dengan harapan disambung oleh ibu bapa PIBG yang seterusnya dalam visi dan misi yang sama. Sejarah manis yang saya ingat pada ketika itu. Perlunya kita berganding bahu, ibu bapa dan guru, sebab kita sedar kita sedang melakar satu sejarah ke depan. Mandat yang besar ini saya rasa tidak mampu ditanggung seorang, melainkan keserasian dalam kerjasama dan sentiasa memohon pertolongan daripada Allah SWT. Saya mengambil kesempatan ini memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan pada ketika itu. Saya percaya ibu bapa PIBG yang seterusnya adalah hebat-hebat belaka dan mempunyai kelebihan masing-masing sehingga menampakkan natijahnya hari ini. Selain bergerak dalam pasukan PIBG itu, saya dapati keserasian dengan lembaga-lembaga lain sekolah adalah amat penting dan bergerak seiring. Hasilnya kita lihat pada hari ini, satu sambutan besar ihtifal 25. Marilah kita teruskan gandingan ini untuk kita membina satu generasi Islam unggul dan sama-sama kita cintakan watan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah Tiong, pernah berkhidmat sebagai guru di SMIH. Pengalaman 5 tahun saya di SMIH 20 tahun yang lepas amat tidak ternilai. SMIH ialah satu institusi pendidikan yang sangat unik. Semua warga SMIH, baik tenaga pengajar mahupun pelajar, menjalani pentarbihan untuk menjadi Muslim yang lebih berkualiti. SMIH telah dan akan terus menghasilkan generasi muda yang mampu menggemilangan Islam. SMIH layak dijadikan model pusat pendidikan yang progresif. Apabila sekolah, ibu bapa dan anak-anak didik mempunyai aspirasi dan matlamat yang sama, hasilnya pasti membanggakan. Tulang belakang sesebuah sekolah yang menjamin kecemerlangan pelajar ialah guru-guru yang sentiasa berkorban dengan ikhlas lillahi ta'ala. Sungguh pun zaman berlalu, guru-guru sudah bersilih ganti. SMIH tidak pernah pudar, malah semakin gagah kerana SMIH sangat teliti dengan pemilihan barisan pendidiknya. Dengan itu, saya sangat yakin dengan masa depan SMIH. Walaupun jauh di mata,
SME sentiasa dekat di hati saya. Terima kasih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sampailah kita ke penghujung acara. Sebelum berpisah, pihak majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pengerusi dan ahli jawatan kuasa Lembaga Pengelola Hidayah, pengerusi dan ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Islam Hidayah atas kerjasama yang telah diberikan. Pihak kami ingin memohon maaf seandainya ada tersilap kata, terkasar bicara sepanjang mengendalikan majlis ini. Mudah-mudahan kesungguhan yang ditunjukkan mendapat ganjaran daripadanya, insya-Allah. Congratulations to Ustaz Azmin bin Yusuf, the Director of Hidayah Islamic School Itifal 2021. And thank you to all teachers, students and all parties who have involved in this Itifal. Kain yang carik cuma di hujung, dibuat alas mengelap kendi. Budi yang baik tetap dijunjung. Tahun hadapan insya-Allah berjumpa lagi. Ayyuhal haflul karim, qad wasalna ila khitami ijtima'ina al-yawm wa nas'alullaha al-'aliyyil 'azim an yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda wa an yatimma hadzal liqa' 'ala al-khair wal iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.